tak banyak tersebar. Ilmu ketika itu tidak banyak tersebar, tetapi yang banyak tersebar adalah amalan. So orang tak ramai berilmu, tetapi orang ramai beramal. Maka sebab itu Imam Hasan Al-Basri menceritakan tentang akhir zaman. Bila dia sebut di antara fitnah akhir zaman adalah tersebarnya ilmu dan kitab. Ilmu dan kitab ni dia tersebar, maka manusia kemudian bergaduh kerana memiliki ilmu. Bukan kerana ada ilmu, kerana memiliki ilmu. Mereka bergaduh bukan kerana memiliki ilmu, bukan kerana tak ada ilmu, bergaduh sebab memiliki ilmu. Macam sekarang udah banyak kata ramai alim sangat, mufti ramai sangat. Satu negeri ada 14 mufti, tak bergaduh. 14 mufti, tak ada ramai mufti. Mufti ni kata macam ni, mufti ni kata macam ni, mufti tu kata macam ni. Bergaduh. Pada zaman dahulu, nak mencari satu orang yang menguasai Al-Quran dan hadis itu susah. Tetapi apabila mereka mendengar ayat Allah, mereka pegang, mereka beramal dengan sungguh. Tapi pada hari ini disebabkan kita sering mendengar Al-Quran dan hadis, dia jadi murah. Al-Quran dan hadis jadi murah. Maka sebab tu Al-A'mash dia cukup marah bila mana orang meriwayatkan hadis dengan mudah. Sebab tu Imam A'mash meletakkan anjing depan rumah dia, kan? Saya pernah cerita dulu kan, Imam A'mash seorang muhaddis yang masyhur, dia meletakkan seorang tabi'in, Al-A'mash ni tabi'in, dia meletakkan anjing depan rumah dia bagi menghalang orang nak belajar hadis dengan dia. Satu hari ada anak murid dia bunuh anjing dia. Maka dia kata telah matilah seseorang yang melaksanakan ma'ruf nahi munkar. Sebab anjing dia duduk halau orang-orang yang tak bersungguh dengan ilmu ni, anjing dihalau. Siapa yang nak menuntut ilmu ni dia sangguplah melepasi anjing tersebut walaupun kena gigit dan sebagainya. Dan hal ini terbukti pada Imam Ahmad, pada Imam Yazid bin Harun dan imam-imam salaf, yang mana mereka bersungguh-sungguh hendak mendapatkan ilmu sehingga terpaksa berlapar dan menderita dalam hidup. Kata Imam Malik, sesungguhnya aku pernah kemiskinan dalam menuntut ilmu sehingga aku menjual atap-atap bumbung rumah aku. Imam Malik dia jual atap-atap bumbung rumah dia untuk membeli kitab, Begitu juga Imam Asy-Syafi'i pernah dalam keadaan kelaparan sehingga orang menyangka Imam Asy-Syafi'i itu gila. Orang pernah menyangka dia gila, tetapi sebenarnya dia kata tidaklah orang mengetahui bahawa aku sebenarnya tidak makan beberapa hari. Begitu juga Imam Ahmad pernah diperbetulkan bacaannya di dalam solat dalam masjid disebabkan terlalu lapar sehingga dia tidak dapat mengetahui apa yang dia baca. Kita baca hadis ni tadilah. Dia jadi imam, dia baca menyeleweng, orang betulkan baca Imam Ahmad sebab terlalu lapar. Kerana tidak ada makanan. Sebab ada duit, gunakan untuk membeli kitab dan menuntut ilmu, untuk perbekalan untuk ilmu. Jadi kata Imam Ali bin Madini, aku mengelilingi timur dan barat sebanyak 4 kali. Timur dan barat aku mengelilingi sebanyak 4 kali. Dan kata Imam Al-Bukhari, aku telah berjalan melebihi 1 juta farsakh. 1 juta farsakh. 1 farsakh ni bersama dengan 4 mil, 4 ke 5 mil. 5 mil apa? 5 batu. Mana 1 juta batu? 1 juta dah 4 kali mana 4 juta batu lah. Dia dah berjalan dengan jalan kaki. Aku berjalan dengan kaki ni, kata Imam Bukhari, lebih daripada 1 juta farsakh. Tuan-tuan, ini kesungguhan imam-imam terdahulu dalam menuntut ilmu. Jadi bila mereka nak dapatkan satu hadis itu punya susah. Jadi penghargaan mereka kepada ilmu itu bila mereka dapat, mereka terus amal. Maka sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal disebut, dia kata tidak ada hadis Nabi SAW yang aku catatkan dalam musnadku. Mereka semua yang aku amal terlebih dahulu. Walaupun sebuah hadis berkenaan dengan hijamah, hadis tentang bekam, yang mana Nabi SAW diriwayatkan berbekam, lalu menyuruh orang yang berbekam tersebut bekam pada dirinya dan baginda membayar upah 1 dinar, dan aku membayar upah 1 dinar pada orang yang memberi bekam kepada aku. Tapi hadis itu lemah. Walaupun hadis itu lemah, Imam Ahmad beramal dengan hadis tersebut. Yang sahih dalam Muslim, Nabi SAW membayar dengan berapa dirham, bukan dinar. Tapi Imam Ahmad dia meriwayatkan hadis yang dirham, yang dinar tu, dan dia bayar dinar. Dinar ni wang emas. Sebenarnya para sahabat Nabi radhiyallahu para tabi'in dan tabi'at, mereka ni semua orang-orang yang mengikut hadis, dan ilmu bagi mereka sangat berharga, sangat bernilai. Maka datanglah zaman fitnah, zaman apabila ilmu dijadikan sebagai benda yang murah. Semua orang boleh bercakap tentang ilmu, termasuklah golongan al-Wa'idah, golongan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak matang, orang-orang yang tidak
tidak dalam ilmunya, tidak dakik, yang mentah dalam persoalan agama dan masyarakat, tetapi diberi ruang untuk bercakap dan berfatwa tentang masalah umat. Maka berlakulah kerosakan. Jadi sekarang ni ilmu sudah menjadi satu benda yang murah. Hadis Nabi SAW menjadi tidak mengenal. Bila kita main duduk sini, aku nak baca hadis sekarang, kita tak terasa apa-apa. Sebab banyak sangat yang dengar hadis. Sebab banyak sangat yang dengar hadis. Di masjid duduk dengar hadis, pergi sana dalam televisyen duduk keluar hadis. Saya cukup marah. Saya pernah ingat dulu, guru saya, dia cukup marah dengan golongan-golongan Islamis. Guru saya bukan sekular. Guru saya bukan sekular, dan dia juga bukan komunis, sosialis bukan. Dia seorang sunnah salafi, seorang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Dia cukup marah dengan geng-geng ikhwan dekat Yaman. Ikhwan, Ustaz Halim Hassan, ikhwan muslimun. Golongan ikhwan muslimun ni, mereka adalah salah satu golongan yang suka berdakwah, dan mereka memikirkan macam mana nak bagi dakwah ni mudah, orang boleh terima ramai, nak sebarkan dakwah. Jadi dalam televisyen di Yaman, dia mereka nak bubuh hadis, bubuh muzik sikit, ding 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 kan, keluar hadis Nabi. Daripada sekarang macam kita lah, muzik-muzik nasyid-nasyid itu keluar daripada hadis, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan. Guru saya dia cukup tak suka benda tu. Dia kata mudahnya hadis Nabi yang aku pergi papal kat televisyen dengan muzik dengan apa sampai. Dia tak tahu kat Malaysia ni ada orang buat lagu hadis kan. Sebab dia menjadi memang bagi kita nak sebarkan, nak sampaikan, nak bagi semua orang boleh dapat, termasuk budak-budak pun boleh dengar hadis. Itu kita, itu aspek kita. Jadi bagi aspek seorang ulama hadis, yang mana hadis adalah benda yang dia pelihara, yang dia menjaga kesucian hadis, dan dia beramal dengan hadis Nabi SAW. Maka bagi mereka satu penghinaan, hadis ni jadi mudah dan jadi murah. Sampaikan seorang penyamak pun boleh dapat hadis Nabi SAW. Sedangkan dahulu hanya orang yang bertakwa dan hanya orang yang saleh sahaja boleh mengaji hadis. Dan seperti mana kata Imam Sufyan As-Sawri, kami berusaha mempelajari hadis Nabi, tetapi kami tidak mampu menguasainya, sehinggalah kami meninggalkan dunia dan meninggalkan maksiat, maka barulah hadis menerima kami untuk mempelajarinya. Apa? Mana dulu, zaman dulu mereka nak dapatkan ilmu ni, mereka kena sacrifice dulu, dunia kena buang dulu, nafsu-nafsu jahat dia bawa, kan? Kena memperbaiki diri, suluk, adab dan sebagainya, barulah dapat mempelajari ilmu. Seperti kata Hasan Al-Basri, dia kata sesungguhnya kami mempelajari adab selama 13 tahun, kemudian barulah kami mempelajari ilmu selama 13 tahun pula, kata Hasan Basri. Jadi kalau orang tanya saya, berapa tahun diperlukan untuk menuntut ilmu? Sekurang-kurangnya kalau menurut salah 30 tahun. Dia kata Imam Hasan Basri, kami mempelajari adab selama 30 tahun, kemudian barulah kami mempelajari ilmu pula selama 30 tahun. Jadi that's how they live with the knowledge, macam mana mereka beramal dengan ilmu tersebut. Tapi kita pada hari ini balik, sebab kita nak bagi mudah orang dengar, nak bagi mudah, tapi menyebabkan dia jadi hilang nilai dia. Sampaikan ilmu tu duduk dalam televisyen. Jadi nak tengok kuliah, nak tahu pasal zakat, okey, ambil televisyen petik, keluar pasal zakat. Nak keluar pasal hadis boleh petik, keluar pasal hadis. Jadi guru saya ni dia cukup marah bila hadis Nabi itu muncul dekat televisyen, bukan sebab dia anti dakwah, bukan, tapi sebab menjadi mudah, menjadi murah hadis Nabi itu televisyen, dan orang tak dengar pun. Orang boleh tengok hadis tu sambil duduk bisa rokok. Kat Yaman dia ada god, qad. Macam qad ni sejenis daun, dia macam sirih lah. Daun ketum. Daun macam daun ketum lah. Tapi daun ketum ni dia derak lah kan. Tapi qad tu pun memang derak juga. Dia boleh khayal. Jadi qad ni satu makanan yang rasmi di Yaman. Memang semua orang makan, termasuk Perdana Menteri dia, presiden makan qad ni. Ulama sunnah tak makan. Ni geng-geng lara lah ni. Dia duduk makan qad ni. Kami duduk tengok televisyen, sok rokok kan. Petang tengah hari tu kau makan qad. Lepas makan mesti makan daun tu. Dia punya sirih. Saya nak makan tu dia tengok televisyen ke apa. Marahlah Syekh hadis ni, saya orang duk tengok hadis ni kat dalam. Tidak ada. Imam Malik bin Anas bila nak meriwayatkan hadis, dia akan mandi terlebih dahulu. Mandi, pakai baju cantik. Bila mana satu hari orang bertanya satu masalah hadis kepada Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia berada di jalanan, Imam Ahmad tidak meriwayatkan hadis. Dia kata jangan. Sesungguhnya aku tidak akan meriwayatkan hadis dengan cara macam ni. Faham? Menjaga kualiti ilmu tu. Kalau nak minta fatwa aku boleh bagi tahu kau. Tapi kalau nak meriwayatkan hadis, tidak, bukan di sini tempat. Mana Imam Ahmad memilih tempat yang sesuai. Jadi kalau kita tengok hadis dalam televisyen, senang kita tengok. Kita boleh tengok sambil mungkin duk makan nasi.
Kalau makan ada hadis Nabi kan, atau ayat Al-Quran. Sebab tu kita tak setuju dengan bacaan Al-Quran di masjid. Kan? Bila orang buat apa tarawih pagi kan, pasang ayat Quran sampai bising sampai kuat, mengganggu jiran-jiran yang bukan Islam. Tapi kan orang Cina, India dia dengar ayat Quran ni sampai dah tak ada rasa apa-apa lah. Tak ada rasa apa-apa lah. Tapi kita heran kenapa di negara-negara barat, orang bukan Islam bila dengar baca Al-Quran jadi rasa hati mereka jadi sejuk, jadi nak mengetahui ajaran apa ni, pergi masjid dan masuk Islam. Tapi kat Malaysia ni orang dengar baca Al-Quran jadi dah kering lah. Pasal dah tak ada nilai, dah terlalu murah. Kalau kita tak memahami manhaj dakwah mengikut as-sunnah. Itu masalah golongan Islamis, golongan dakwah ni yang dia tidak memahami manhaj sunnah ni masalah. Ataupun dia tidak ada kepahaman tentang kepentingan menjaga sunnah. Kalau kita tengok di Korea misalnya, saya dapat maklumat dari kawan-kawan pelajar-pelajar Muslim yang duduk di Korea. Lepas jemput saya di Korea, bila saya tak mampu nak pergi mereka nak sponsor tiket, bila dia tak mahu lah. Saya kata kalau saya jadi saya pergi sini. Mereka apa nama cerita kat saya pengalaman mereka di Korea misalnya. Macam masjid sana bila pasang Al-Quran, bila ada majlis ada pasang Al-Quran, orang bukan Islam tertarik kepada bacaan tersebut. Nak tahu apa ni? Maka dia jadi balik kembali kepada zaman Nabi SAW. Bila mana para sahabat baca Al-Quran, orang bukan Islam musyrikin takjub dengan bacaan tersebut. Nak tahu apa ni? Maka mereka pun menghampiri dan bertanya. Dan bila dijelaskan, diberi penerangan, diberi perbincangan, maka meluk Islam. Tapi kita di Malaysia pasang Al-Quran siang hari, pagi, petang, siang malam. Cina duduk sebelah rumah saya tu 40 tahun duduk berjiran dengan masjid pasang Al-Quran. Tak boleh Islam pun. Tak teringin nak tanya pun. Pasal apa? Dah jadi apa? Dah jadi lari. Sebab kita gagal melaksanakan sunnah. Sebab tak sunnah pun pergi buat benda tu. Bila kita pergi buat benda yang bukan sunnah, kita rasa baik, dia tidak akan jadi baik. Sebab kata Imam Malik, yang baik ni apa yang dibawa dari Nabi SAW. Begitu kata Imam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah sebut, Ibn Taymiyah kata setiap yang baik itu mesti yang ada dalil daripada Al-Quran dan sunnah. Benda yang Allah tak bawa, tak baik. Kalau benda tu baik, lau kana khairan, kalau benda tu baik, la sabaquna ilaih. Nescaya para salaf ni akan mendahului kita. Benda tu kalau baik lah, mereka mesti terror kita lagi. Mesti mereka dah buat lah. Kalau mereka tak buat, benda tu tak baik. Kita duduk pasal Al-Quran, kita duduk jadi orang jadi mangli. Maka sebab tu tidak ada zauk bila kita dengar Al-Quran. Zauk ni maknanya tidak rasa ingin. Rasa ingin, rasa khusyuk bila dengar baca Al-Quran. Kita lebih rasa bulu kita lebih meremang kalau kita dengar nasyid lah. Bila dengar nasyid kan, kita rasa wah sedap nasyid ni. Tapi kalau dengar baca Al-Quran, kita dah rasa tak ada rasa apa-apa. Sebab tidak ada rasa khusyuk. Maka sebab tu dalam hadis Al-Bukhari, Nabi SAW pernah berucap kepada para sahabat. Dalam sebuah hadis, sahabat tanya Nabi Rasulullah, tambahkan kepada kami. Nabi pernah membacakan satu hadis, satu tazkirah kepada para sahabat, satu pesanan kepada para sahabat tentang iman. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, tambahkan kepada kami. Nabi kata, aku bimbang kamu akan menjadi bosan. Nabi bimbang kamu akan menjadi bosan. Maka Nabi sebut, Nabi kata sesungguhnya saya rasa kita akan jumpa hal itu dalam Riyadhus Shalihin. Sesungguhnya iman manusia itu ada fatrah. Nabi sebut iman manusia ini ada fatrah. Dia ada fatrah naik dan dia ada fatrah menurun. Maka sesiapa yang iman dia di fatrah naik, maka beruntunglah dia. Siapa iman yang di fatrah menurun, maka rugi dan celakalah dia. Maksud Nabi adalah siapa yang iman dia tengah naik, ketika tu dia pergi dengar ayat Quran dan sebagainya, maka semangatlah. Tapi siapa yang ketika iman tu tengah drop, dia dengar ayat Quran dan sebagainya, maka dia tidak ada rasa semangat. Maka ketika itu dia celaka sebab dia tidak mengambil peringatan daripada Allah SWT. Sebab Nabi tak mau jadi macam tu. Itulah maksudnya. Sebab Nabi nak kita sederhana. Maka sebab tu Nabi SAW kata Anas bin Malik menjarakkan kuliah Nabi, iaitu Nabi menjadikan dalam seminggu cuma 3 kali. Seminggu cuma 3 kali kuliah pengisian Nabi SAW. Jadi Nabi SAW menjarakkan seminggu cuma 3 kali. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi SAW menjadikan pada hari Selasa untuk wanita mempelajari ilmu agama pada hari Selasa. Maknanya orang perempuan mengadakan kuliah dengan Nabi SAW, menghadiri halaqah dengan Nabi adalah pada hari Selasa, seminggu sekali. Bukan tiap hari pun. Kita tiap hari kat masjid, kuliah sana kuliah. Hari ni ustaz ni. Jemaah tu main kan bawa kitab. Kitab pun tak bawa. Lama-lama dia jadi macam ilmu, knowledge ni macam makanan dia, macam lauk pauk bagi dia. Sebab tu ada kawan saya mesej saya, ustaz, lama tak jumpa ustaz kat Masjid Mustaqim. Saya kata pasal apa?
Boleh bosan lah apa? Bukan bosan, dia kata rindulah dengan kuliah ustaz. Pasal apa rindu dengan kuliah saya? Betul lah dia kata macam rasa macam tak ada pengisian. Habis yang kuliah punya banyak kat masjid tu, tu dah biasa sangat dah. Tu nampak dah dia jadi macam tu. Saya kata ya Allah, ini salah fikir ni, salah cara fikir ni. Dia bukan macam ni sebenarnya. Faham maksud saya? Maknanya ilmu ni untuk diamalkan. Jadi kita sekarang ni ilmu ni dah jadi macam pengubat jiwa. Sampai kat ada ustaz tu di bawah dia kata majlis ilmu ni dirahmati oleh Allah, dan bukti Allah rahmat majlis ilmu ni kita senang nak tidur. Pula dah. Dia kata kalau kamu masuk dalam majlis ilmu ni kan, kita senang nak tidur. Itu tanda maknanya majlis ilmu ni rahmat. Salah tu. Sebenarnya tidur dalam majlis ilmu tu sebab syaitan. Ada hadis. Ada hadis sebut bila kita hadir di majlis ilmu, maka syaitan akan mengganggu mata kita, mencucuk mata kita supaya kita menjadi mengantuk. Bukan tidur dalam majlis ilmu tu sebab rahmat kan. Dia kata kalau siapa-siapa yang susah nak tidur, pergi majlis ilmu. Senang nak tidur dalam majlis ilmu. Kali juga. Kali juga tu. Ya. Itulah ustaz buat lawak, tak nak kasi tidur. Itulah dia buat lawak dah. Nak cerita bahawa sebenarnya salah lah. Sebenarnya yang betulnya kita tidur dalam majlis ilmu tu sebab syaitan nak bagi kita tidur. Jadi apa yang saya nak sebutkan ialah ilmu pada zaman Nabi